Datuk Yang di-Pertua, perkhidmatan awam merupakan tunjang dalam usaha kita menangani pandemik COVID-19. Kerajaan amat menghargai sokongan dan pengorbanan setiap penjawat awam dalam melaksanakan program dan projek serta pelbagai pakej bantuan dan rangsangan selama ini. Strategi keempat di bawah fokus ketiga adalah untuk terus mendukung penyampaian perkhidmatan awam. Usaha memberikan perkhidmatan berintegriti dan menentukan ketulusan tadbir urus kerajaan akan terus dipergiat bagi memastikan penyampaian terbaik kepada rakyat. Bagi memacu transformasi digital dalam perkhidmatan kerajaan, inisiatif My Digital telah dilancarkan pada 19 Februari lalu. Pelaksanaan projek identiti digital nasional akan dimulakan pada tahun 2022 dan merupakan satu platform pengesahan pengenalan diri bagi membolehkan kesaling hubungan pelbagai sistem transaksi untuk memudahkan penggunaan berurusan secara digital dan selamat. Selain itu, My Digital juga menyasarkan penggunaan 80% cloud storage dalam perkhidmatan kerajaan pada tahun 2022. Oleh itu, inisiatif Digital First Program akan diperkenalkan bagi meningkatkan usaha penggunaan pengkomputeran awan. Secara tidak langsung, inisiatif ini akan meminimum penggunaan storan fizikal dan membudaya konsep tanpa kertas. Jika dahulu rakyat perlu pergi ke kaunter-kaunter dan pejabat kerajaan sekiranya ingin berurusan atau mendapatkan sebarang perkhidmatan, kini komitmen untuk memastikan rakyat, terutamanya kumpulan tumpuan, mendapat akses yang pantas kepada perkhidmatan kerajaan. Pelbagai usaha dipergiat antaranya melalui program klinik bergerak, pemberian vaksin COVID-19 bergerak dan bank bergerak. Bagi tahun hadapan, kerajaan akan meluaskan perkhidmatan klinik bergerak oleh Hospital Pengajar Universiti sebagai usaha menambah akses saringan dan pendidikan kesihatan di kawasan-kawasan tumpuan. Selain itu, sebagai tambahan, Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan menyediakan sebanyak 20 kaunter bergerak JPJ khusus untuk manfaat penduduk pendalaman. Bagi meneruskan akses perkhidmatan kerajaan pada luar waktu pejabat, sebanyak 100 kios dengan fleksibiliti lengkap komputer akan disediakan di UTC untuk memudahkan orang awam yang ingin berurusan dengan pihak JPJ seperti proses memperbarui lesen memandu. Datuk Yang di-Pertua, sejak COVID-19 mula membarah di tanah air kita, pejabat awam ialah perawatnya yang setia, yang menatang kita bagai sebuah keluarga tanpa jemu dan leka. Dalam mengharungi episod duka ini, anggota Barisan Harapan juga disambut keringat sukarelawan telah sama-sama menjayakan setiap agenda kerajaan dengan berkesan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kami ucapkan. Oleh itu, bagi tahun hadapan, kerajaan bercadang untuk menambah baik beberapa kemudahan anggota perkhidmatan awam seperti berikut. Pertama, menurunkan kadar keuntungan skim pembiayaan komputer dan telefon pintar untuk pejabat awam daripada 4 kepada 2%. Kedua, memperuntukkan RM365 juta antaranya bagi menyelenggara kuartus dan bangunan guna sama di bawah seliaan bahagian pengurusan hartanah. Ketiga, meneruskan inisiatif perlindungan kemalangan diri sehingga RM100,000 untuk manfaat 40,000 peminjam baharu LPPSA. Skop perlindungan ini akan diperluas dengan penambahan 3 jenis perlindungan baru merangkumi hilang upaya separa, sebahagian dan kekal, badal haji serta perbelanjaan pemulihan kecederaan disebabkan kemalangan. Keempat, meningkatkan kadar bayaran insentif pengawasan banduan daripada RM150 kepada RM200 sebulan yang bakal memanfaatkan lebih 14,000 pegawai penjara. Sebagai tambahan, allowance ini juga dipanjangkan kepada 775 pegawai kader di institusi penjara yang terlibat dalam tugasan pengawasan banduan. Kelima, meningkatkan allowance penugasan sukarelawan simpanan polis atau PVR daripada RM7.80 kepada RM9.80 sejam untuk pegawai dan daripada RM6 kepada RM8 sejam untuk anggota. Kenaikan ini bakal bermanfaat hampir 10,000 PVR. Dan keenam, memberikan bayaran insentif sebanyak RM200 kepada pembantu pembangunan masyarakat grade S19 dan pembantu perawatan kebajikan grade U11 dan U14 yang bertugas di 24 institusi kebajikan atas jasa dan pengorbanan mereka yang terlibat secara langsung dalam perkhidmatan menjaga dan merawat penghuni warga emas, OKU dan pesakit mental. Dalam menangani krisis COVID-19, ramai pejabat awam, terutamanya Barisan Hadapan tetap komited kepada tugasannya dan antaranya tidak berpeluang bercuti. Bagi mengiktiraf pengorbanan tersebut, sukacita diumumkan
gantian cuti rehat dinaikkan daripada maksimum 150 hari kepada 160 hari. Di samping itu, kerajaan juga akan melaksanakan kemudahan membenarkan penebusan awal GCR sehingga 50% atau 80 hari. Kemudahan ini mengambil kira keperluan pejabat awam seperti menunaikan haji atau membiayai pengajian tinggi anak. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dalam menggalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya semasa negara mengharungi tempoh yang penuh cabaran ini, kerajaan mengumumkan bantuan khas kewangan kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350 dengan implikasi kewangan sebanyak RM1.3 bilion. Diharapkan semua bantuan ini dapat menjadi pemangkin kepada penjawat awam untuk terus berkhidmat dengan penuh dedikasi. Semua inisiatif yang dibentangkan pada hari ini tidak akan bermakna sekiranya pelaksanaannya tidak sampai kepada ahli keluarga Malaysia dengan tuntas dan berkesan. Sehubungan itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengerusikan sebuah jawatankuasa pemantauan yang diselaras oleh Kementerian Kewangan bagi memastikan semua inisiatif bajet 2022 berjaya mencapai objektif yang